أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan bahawasanya orang yang sembahyang dan bahawasanya orang yang sembahyang sonyo sembahyang ia orang yang sembahyang sonyo sembahyang ia orang yang sembahyang, maka tiada disurat baginya bagi orang yang sembahyang. Tiada disurat daripada sembahyang, yakni dari kerana ia sembahyang. Daripada sembahyang, yakni dari kerana ia sembahyang, tidak disurat. Tidak disurat baginya bagi orang yang sembahyang ni. Tidak disurat daripada sembahyang, daripada ta'liliyah, daripada dengan makna kerana, daripada yakni dari kerana ia seorang sembahyang. Tu. Nah, bukannya orang sembahyang tu disuratkan bagi dia dari kerana dia sembahyang tu, bukan. Tiada disurat, ini naib fa'i bagi disurat. Sudusnya akan sudusnya. Naib fa'i panggil. Nah, naib fa'i bagi tiada disurat. Tiada disuratkan bagi orang sembahyang tu dari kerana dia sembahyang itu akan sudusnya, akan 1/6, tidak. Dan tiada unsur. Dan tiada unsur. Dan tu harah aftaf. Nah, tiada tu aftaf pada kata tiada tu takkid pada kata tiada disurat. Unsur aftaf pada kata sudus. Tu. Nah, tiada unsur mana yakni tiada disurat baginya dari kerana sembahyang tu. Tiada disurat unsur akan 1/10. Sudus ni 1/6. Unsur 1/10, yakni daripada pahalanya, pahala orang sembahyang. Jadi dalam sembahyang, kita sembahyang tu tidak disuratkan bagi kita sudus, tidak suratkan bagi kita unsur, tidak surat bagi tu bagi ni. Akan tapi disuratkan bagi kita, dituliskan bagi kita tu. Pahala ditulis tu dengan qadar kita sembahyang, dengan qadar khusyuk, dengan qadar hati kita ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang. Apa maknanya? Ini tafsir bagi bahawasanya orang sembahyang. Yakni, ini tafsir. Yakni bahawasanya yang disurat baginya bagi orang yang sembahyang daripadanya, yakni dari kerana sembahyang.
Nah, yang disurat baginya bagi orang sembahyang, disurat daripadanya, yang dari kerananya, dari kerana sembahyang. Hadis surat tu qadar yang ada padanya, pada orang yang sembahyang. Qadar apa? Hadir hati serta Allah. Qadar tu qadar yang sakat. Qadar mana sakatan? Sakatan yang ada padanya, pada qadar. Baris tu boleh tu. Qadar yang ada padanya, pada qadar, pada sakat. Sakatan hadir hati serta Allah, serta Allah. Jadi banyak mana hadir hati kita serta Allah, bersama Allah, maka banyak itulah disuratkan, dituliskan pahala sembahyang kita. Tu betul. Banyak mana kita ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang, maka banyak tu saja. Maka tidak disuratkan bagi di satu unsur. Mana satu unsur 1/10, 1/6. Tidak surat macam tu. Tu. Dan qadar khusyuknya orang sembahyang tu dia. Tu qadar yang ada pada hati serta Allah, dan qadar khusyuknya orang sembahyang bagi Allah. Khusyuk pada sembahyangnya orang yang sembahyang. Banyak manakah khusyuk kita bagi Allah Ta'ala, maka banyak itulah disuratkan bagi kita. Ada qadar khusyuk kita, sakatan khusyuk kita banyak manakah. Hati kita khusyuk sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka banyak tu sahaja disuratkan pahala bagi kita. Tu. Dan yang demikian itu, demikian qadar yang tersebut. Apa qadar yang ada padanya hati serta Allah, dan qadar khusyuknya bagi Allah pada sembahyang tu. Qadar. Dan yang demikian itu, demikian qadar yang tersebut, terkadang sedikit hadirnya. Qadar. Terkadang sedikit hadirnya, terkadang sedikit adanya qadar yang tersebut. Kadang-kadang sedikit ada. Dan terkadang banyak, terkadang banyak, yakni banyak hadirnya qadar yang tersebut. Kadang-kadang mari banyak, kadang-kadang mari sedikit. Istimewa pula masa kita sembahyang, kita ada benda keserabutan, benda yang membimbang. Ada membimbang satu perkara belum ada sembahyang, maka apabila kita sembahyang, jadi perkara yang bimbang belum sembahyang tu masuk dalam hati. Banyak macam itulah. Apa saja kita berbimbang sebelum pada sembahyang, maka benda itulah akan masuk dalam hati kita. Oleh itu kita bersungguh-sungguhlah dengan sembahyang. Sebab itu qadar tersebut ni qadar hati-hati dan qadar khusyuk bagi Allah ni, terkadang sedikit hadirnya, terkadang sedikit adanya yang demikian itu, demikian qadar tersebut. Dan terkadang banyak, yakni banyak hadirnya. Tu. Banyak hadirnya. Hadir dengan qadar lalaian tu. Terkadang sedikit hadir, terkadang banyak. Dengan qadar lalaian. Lalaian tu. Dengan qadar lalaian, hati kita lupa lah, lalai kita. Dan jaganya tu orang sembahyang tadi. Qadar lalainya dan jaganya. Cantik tu. Dengan qadar lalainya orang sembahyang dan jaga orang sembahyang. Tu. Macam masa kita sembahyang, banyak mana kita lalai pada Allah Ta'ala. Banyak manakah hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Adakah hati kita sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Adakah hati kita terlupa dalam sembahyang. Maka tidak adalah yang mengetahui melainkan kita. Tuhan ampunya sendiri itulah yang mengetahui qadar lalai dia dalam sembahyang, dan jaga dia dalam sembahyang. Qadar tu saja. Tu cantiknya ibarat tu, dengan qadar lalainya orang sembahyang dan jaganya orang sembahyang. Dan jaga ni Allah pada kata lalainya. Ataupun situ tulis qadar lalaian.
Qadar lalaian mana qadar perkara yang dilalai. Dan jaganya orang sembahyang. Habis nuktah kat situ. Titik kat situ. Bagi orang yang hadir lagi khusyuk pada sekalian sembahyangnya, disurat baginya sekalian pahalanya. Jadi bagi itu gantung pada di surat belakang. Gantung ataupun sakut. Gantung ataupun tersangkut pada di surat belakang tu. Kalau kita cakapan cara nahwu ke panggil ta'alluq. Bagi itu ta'alluq pada di surat belakang. Di surat baginya bagi orang yang hadir lagi khusyuk pada sembahyang itu, di surat sekalian pahalanya, pahala orang yang hadir lagi khusyuk pada sekalian sembahyang. Jadi bagi orang yang hadir, bagi orang yang hati dia ingat kepada Allah Ta'ala, lagi khusyuk, lagi orang yang khusyuk hati dia, diam hati, tetap hati dia dan anggota dia pada sekalian sembahyangnya sembahyang orang tu, disurat baginya, bagi orang yang hadir lagi khusyuk pada sekalian sembahyang tu, sekalian pahalanya. Nah, sekalian pahalanya, pahala orang yang hadir lagi khusyuk tadi. Orang yang hadir hati, ingat hati dia pada Allah. Orang yang tetap hati dia bersama Allah, tetap anggota dia, maka orang inilah akan dituliskan bagi dia semua pahala sembahyang. Itu semua pahala sembahyang. Kalau begitu di sembahyang ni perlu kepada khusyuk. Bukan perlu kepada membanyakkan rakaat. Kadang-kadang orang ni sembahyang tiap-tiap malam 40 rakaat. Akan tetapi cuba tanya dia, adakah kamu khusyuk dalam sembahyang? Kalau tidak ada khusyuk, maka tidak ada kelebihan. Walaupun banyak rakaat sekalipun. Orang ni sembahyang tiap-tiap malam 2 rakaatnya, tapi dia ada khusyuk, ada hadir hati. Maka lebih yang 2 rakaat lagi daripada 40 rakaat. Kerana sembahyang jadi tilik oleh Allah SWT, jadi kehendak oleh Allah SWT, ialah sembahyang yang khusyuk dan pula sembahyang yang hadir hati kepada Allah. Ingat hati pada Allah. Tu. Kemudian nak buat macam mana hati kita ingat pada Allah? Maka ni mestilah kita kena membimbangkan masalah sembahyang belum pada sembahyang. Kalau sebelum pada sembahyang kita bimbangkan permainan, maka permainan itu akan masuk dalam sembahyang kita. Kalaulah sebelum pada sembahyang membimbangkan kita dengan perniagaan, maka perniagaan itulah akan masuk dalam sembahyang kita. Dan juga kalaulah belum sembahyang itu membimbangkan dengan pertukangan, kontraktor. Nah, jadi kontraktor, maka kontraktor itulah akan masuk dalam sembahyang kita. Ni, mengapakah kita berbimbang sebelum pada sembahyang? Qadar tu saja bagi kita. Tapi sebaliknya kalau hati kita hadir, hati kita khusyuk, maka ini menunjuk kata kita dapat sekalian pahala sembahyang. 1. Dan yang lalai pada sekalian sembahyang. Ini Allah pada kata yang hadir. Takdir kalamnya, dan bagi orang yang lalai pada sekalian sembahyang, tiada disurat baginya, bagi yang lalai pada sekalian sembahyang, suatu, yakni daripada pahala. Suatu ada pahala, sedikit pun tidak dapat pahala. Kalaulah dia sembahyang, hati dia tu memang lalai. Ada kelalaian dalam sembahyang. Oleh itu ukuran sembahyang kita ni biarkan jadi khusyuk dan hadir hati bersama Allah. Itu tempat ukuran. Tak kira lah sembahyang apa-apa. Lalu tu ada ulama fiqh yang mengatakan sembahyang perlu pada khusyuk dan hadir hati pada Allah. Sekiranya kalaulah kita sembahyang seorang,
hati kita teringat pada Allah, hati kita khusyuk, anggota kita khusyuk, terlebih khusyuk daripada kita sembahyang berjamaah, maka afdal kita sembahyang seorang diri lagi daripada kita sembahyang berjamaah. Kalau sembahyang seorang diri itu membawa kita terlebih khusyuk daripada sembahyang berjamaah. Karena kadang-kadang dalam sembahyang jemaah ni, dalam jemaah ramai itu ada pakai baju calon tu calon ni, ada warna tu warna ni, ada color tu color ni. Kadang-kadang kita sembahyang tengok, oh cantik baju dia, oh baju ni, nombor 10 ni baju bola, baju football bola, baju tu baju ni. Maka dalam sembahyang jemaah tu membawa pada kita kelalaian. Nah, kelalaian dalam sembahyang jemaah. Apabila kelalaian dalam jemaah, maka tidak dapat suatu pun daripada pahala. Tu. Tak pasal itu pun. Akan tetapi rahmat Allah SWT, sungguh malaikat tilikkan. Adakah khusyuk imam, adakah khusyuk makmum? Tidak ada. Ya akhir sekali tilikkan kepada soft sembahyang. Maka dengan sebab soft sembahyang yang betul, yang bersamaan, yang bersama itulah dicopkan, dikhotankan dengan sembahyang sempurna. Itu penting soft sembahyang. Kalau sembahyang seorang, kalau kelalaian dalam sembahyang, maka orang ini tidak dapat suatu pun daripada pahala. Tu ingat baik tu. Maka ijtihad olehmu, yakni bersungguh-sungguh olehmu, tu ijtihad. Maka ijtihad olehmu, yakni bersungguh-sungguh olehmu, hei orang yang berkehendak akan lazat munajat, hei orang yang berkehendak akan lazat munajatkan akan Tuhannya, Tuhan orang. Munajat ni asal maknanya berbisik-bisik dan bercakap-cakap serta kekasih. Itu asal makna munajat. Dan arti munajat iaitu berbisik-bisik atau bercakap-cakap. Bercakap-cakap bersama kekasih. Bersama kekasih. Maka munajat kat sini, munajat ni, maka munajat hamba akan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan membaca Al-Quran dan sekalian zikir. Itu munajat hamba akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca Quran dan sekalian zikir. Dan munajat Tuhan akan hamba Allah, iaitu dengan memberi faham dan futuh dan fahla. Itu munajat. Jadi kalau kita tilik makna dia, arti bahasa munajat ni, asal makna dia berbisik-bisik dan bercakap-cakap bersama kekasih. Akan tapi kalaulah kita ni sebuah munajat hamba kepada Allah. Munajat hamba kepada Allah ialah dengan membaca Quran dan zikir. Itu munajat hamba kepada Allah. Dengan baca Quran dan zikir. Dan munajat Tuhan, munajat Allah akan hambanya ialah dengan memberi faham dan futuh dan fahla. Memberi faham akan masalah-masalah agama. Dan futuh ni mana Allah Ta'ala bukakan perkara yang payah dimudah. Perkara yang kita tak belajar jadi faham dalam belajar. Futuh. Ni futuh. Dan dikata juga futuh ni ilmu ladunni. Ilmu ladunni kita dapat ilmu dengan tak payah belajar. Tu futuh banget. Dan satu lagi fahla. Ini makna munajat hamba kepada munajat Allah kepada hamba. Jadi di sini ni munajat akan lazat munajatkan akan Tuhannya, bermakna munajat hamba akan Tuhan, iaitu dengan baca Quran dan zikir-zikir. Jadi dalam kita sembahyang itu seolah-olah kita berbisik-bisik bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab ini, dengan kita baca Fatihah, mesti perhati-hatikan baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Baca yang berhati-hatikan akan Fatihah. Tu dia. Pasal apa? Kena ijtihad olehmu, hei orang yang berkehendak ke lazat munajat, akan kesedapan munajatkan akan Tuhannya. Mudah-mudahan dikasihan Allah akan kamu tu. Mudah-mudahan dikasihan Allah akan kamu. Dengan sebab itu kamu mesti bersungguh-sungguh dengan munajatkan Allah Ta'ala. Apabila lah kita masuk dalam martabat Allah Ta'ala kasih, martabat mahbubah. Martabat mahbubah. Kalau itu martabat mahbubah, martabat yang ketujuh. Dan martabat yang keenam muhibbin. Martabat yang kelima munibina ilaih. Tu munibina ilaih. Martabat yang yang keempat iaitu ad-daimin. Martabat yang ketiga al-khashi'in. Martabat yang kedua al-muqimin. Martabat yang pertama al-muhafizin. Itu martabat sembahyang. Maka martabat yang dikasihi Allah SWT ialah martabat yang 7. Macam mana tak tahulah tu. Cuba kita tilik tengok kita duduk martabat apa. Rasa-rasa je martabat pertama tak lepas. Nak naik martabat kedua lambat lagi ya. Kerana sembahyang kita masih sembahyang zuhur tapi hati belum sembahyang. Martabat al-muqimin ialah martabat al-muhafizin, ialah kita sembahyang jagakan syarat dan rukun dan segala sunat-sunat dalam sembahyang. Kemudian dalam sembahyang kita ni belum lagi sempurna sunat-sunat. Apabila lah kita belum lagi sempurnakan sunat-sunat, maka macam mana kita nak martabat al-muqimin? Martabat mendiri sembahyang zahir dan batin. Martabat mendirikan sembahyang jadi kehendaki oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, aqimus salah. Berdiri oleh kamu akan sembahyang. Apabila kamu dapatkan sembahyang zahir dan batin, barulah naik kepada martabat yang ketiga ialah al-khashi'in, sembahyang orang yang khusyuk. Nak dapat khusyuk mesti kena dapat al-muqimin dahulu. Mesti dapat al-muqimin dahulu baru naik martabat al-khashi'in. Kalaulah hati kita belum lagi dapat al-muqimin, maka al-khashi'in memang jauh lagi ya. Lagi jauh nak sampai. Setelah apabila lah kita dinamakan al-khashi'in, kita sembahyang orang yang khusyuk, barulah naik kepada martabat yang keempat iaitu ad-daimin, orang yang sentiasa sembahyang. Jadi kalau kita tengok martabat sembahyang, kita lihat martabat sembahyang, jadi orang kalaulah dia sembahyang belum khusyuk, maka tidak dinamakan dia tu seorang yang sentiasa sembahyang. Belum lagi dia sentiasa sembahyang. Walaupun dia tiap-tiap waktu, 5 waktu sehari dia masih sembahyang. Akan tetapi dia tu tak boleh sembahyang dengan khusyuk. Maka dia tak akan dinamakan orang ad-daimin, orang yang sentiasa sembahyang, tak dinamakan ad-daimin. Apabila kita dinamakan seorang ad-daimin, seorang yang mengekalikan sembahyang, barulah naik kepada martabat yang kelima ialah munibina ilaih, kembalilah kepada Allah SWT. Mana semua yang kita buat amal, semua yang kita sembahyang ialah kerana Allah, tidak ada kerana pahala, tidak takut kepada neraka, tidak kerana syurga. Itu munibina ilaih. Maka macam mana nak naik martabat yang kelima? Kita ni sembahyang hak mula-mula lagi. Mula-mula sembahyang tu pun duk nampak dah syurga. Allahu Akbar, aku nak minta syurga kat Tuhan lapis yang ke-7. Aku nak pahala banyak tu. Banyak nak pahala. Lalu tu mengeja juga sembahyang. Lepas sembahyang. Lepas sembahyang. Tak kira sembahyang dia tu sempurna kan belum sempurna. Tapi hati kita macam tu lah.
Hati kita macam itulah dengan sembahyang. Tiap-tiap kali kita sembahyang, kita berdoa Allah Ta'ala akan syurga. Kita berdoa Allah Ta'ala akan ni macam-macam hal. Tapi yang Allah SWT perlu kehendak daripada kita itu, kita tak sempat, kita tak boleh lagi nak buatnya. Nak buat tak boleh lagi. Belum lagi kita boleh buat. Kenapa? Kerana hati kita belum khusyuk, kerana hati kita belum muqimin, belum sembahyang zahir dan batin, belum khusyuk, belum ad-daimin. Apabila lah kita belum naik martabat ad-daimin, maka tak lagilah hati kita sembahyang ialah bersembahyang kerana Allah belum lagi. Kebanyakan kita sembahyang ni, satu, kerana pahala. Dua, kerana balasan. Balasan Allah Ta'ala nak bagi syurga. Tiga, kerana takut neraka. Takut kubur, dihempit oleh kubur. Nah, tu kebanyakan. Maka apabila sembahyang kita duduk kat situ, belum lagi naik martabat yang kelima, iaitu munibina ilaih. Itu martabat munibin, martabat kelima. Apabila hati kita sembahyang lillah, kerana Allah, tidak kerana lain. Lain pada Allah, tak ada lah hati kita, hanya kita sembahyang kerana Allah, barulah kita sembahyang ketika itu naik dan martabat yang keenam ialah muhibbin, martabat kasihkan Allah Ta'ala. Mana kita sembahyang bukan kerana Allah Ta'ala perintah, hanya kita sembahyang di situ ya kerana kita kasihkan Allah Ta'ala. Maka apabila dapat kat situlah kita barulah dapat kelazatan munajatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru sampai. Jadi dikatakan musannif ni, jadi ibarat musannif, orang berkehendak akan lazat munajatkan akan Tuhannya. Siapa dia yang kehendak kesedapan munajatkan Tuhannya, maka siapa kehendak kelazatan munajat, ialah orang martabat muhibbin, ibadat dia kerana kasih pada Allah, bukan kerana perintah Allah Ta'ala gaitah di atas dia. Kerana apabila kita tilik ke sembahyang Allah Ta'ala gaitah, macam berat je nak kerjakan sembahyang. Tapi apabila kita sembahyang kerana kasih kepada Allah Ta'ala, macam ringan, mudah-mudah, senang ya bagi kita. Tu martabat muhibbin. Dan apabila lah kita sembahyang kerana kasih Allah, barulah mudah-mudahan dikasih Allah akan kamu, baru sampai martabat mahbubin. Martabat yang tujuh. Jauh mana tu? Jauh mana manusia sembahyang. Tu sembahyang kita hari-hari macam itulah. Hari-hari macam mana? Macam khusyuk pun tak ada, hadir hati pada Allah pun tak ada. Semua tak ada. Tapi semua minta syurga. Allah, bagilah kami syurga yang ke-8 ya Allah. Bagilah kami syurga Firdaus ya Allah. Buat kerja sikit nak gaji mahal. Tu seolah-olah kita dengan Tuhan macam tu lah. Kerja kita tak cantik, tapi masa buka gaji, buka gaji nak banyak, sikit tak nak. Tu seolah-olahnya ibarat kita dengan Allah. Sembahyang kita belum cantik, tapi masa kita minta doa dengan Allah, ya Allah, bagilah syurga dah kami ya Allah, Jannatul Firdaus, minta syurga yang paling tinggi sekali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ni tu perkataan musannif tu, ingat baik tu. Ingat baik, mula-mula dia sebut orang yang berkehendak akan kelazatan, akan lazat munajat, akan kelazatan munajatkan akan Tuhan. Maka orang yang dapat kesedapan, kelazatan munajat dengan Tuhan ni ialah orang yang sembahyang kerana kasihkan Allah, bukan kerana Allah Ta'ala perintah di atas dia dak. Kena kasih. Maka tanyalah hati kita masing-masing, kita sembahyang kerana kasih ke atau kerana perintah? Kalau kerana perintah tu belum lagi ada kelazatan, ada kesedapan dalam sembahyang.
Orang yang dapat kelazatan dalam sembahyang, iaitu dia sembahyang kerana dia kasih pada Allah. Bandingan supalah kalau anak-anak tolong ibu bapa. Kalau tolong ibu bapa, tolong kerja ibu bapa dia, kalau tolong dengan sebab dia kasih, oh serenok dia buat kerja tolong ibu bapa dia. Serenok. Ada sedap kesedapan. Tapi kalaulah dia tolong kat ibu bapa dia, dengan sabab ibu bapa dia perintah atas dia suruh buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, tapi hati dia tak suka. Dia buat tapi hati dia suka. Adakah sedap? Jawabnya tak sedap. Tak ada kelazatan. Ingat baik tu. Apabila kita ada kelazatan munajat Allah Ta'ala, mudah-mudahan dikasihan Allah kan kamu. Maka mudah kasih Allah ni metabak mahbubin. Allah Ta'ala kasih kita. Kita kasih pada Allah, Allah Ta'ala kasih kepada kita. Maka hendaklah kita ijtihad. Maka hendaklah, yakni wajiblah kita ijtihad, kita bersungguh-sungguh sebolehnya, sedapat-dapatnya. Pada khusyuk. Hendaklah kita ijtihad sebolehnya, seboleh ijtihad, yakni sedapat-dapatnya ijtihad pada khusyuk dan hadir hati. Kita bersungguh-sungguh dalam hal kita nak dapatkan khusyuk dan hadir hati, ingat hati pada Allah SWT. Kenapa? Kerana khusyuk itu roh dan jiwa bagi ibadat. Khusyuk tu roh, kerana khusyuk itu roh dan jiwa bagi ibadat. Khusyuk roh dan jiwa bagi ibadat. Dengan sebab tu bersungguh-sungguhlah dengan hati kita khusyuk. Masa kita sembahyang, heningkan, diamkan, tetapkan hati. Anggota kita pun tetap. Mesti kita terlihat kepada tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Memandang mata kita tempat sujud. Oh ni. Itu dia. So, dan ikhlaskan dia. Dan ikhlaskan dia kan Allah. Dan ikhlaskan dia dan disucikan dia kan hati. Dan ikhlaskan dia kan hati bagi Allah. Dan ikhlaskan dia kan hati bagi Allah. Apa ikhlas? Yakni suci. Ikhlas tu mana suci? Suci hati bagi Allah. Sahabat apa kul huwallahu ahad dinamakan surah Al-Ikhlas? Sahabat apa surah kul huwallahu ahad dinamakan surah Al-Ikhlas? Kerana dalam surah itu tidak ada syirik. Tidak ada lain pada Allah. Qul huwallahu ahad. Katalah olehmu ya Muhammad, Allahu ahad. Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala satu situ mana satu pada zat. Ada sifat Allah dan perbuatan Allah tidak ada kelihatan bagi kita. Orang panggil fana. Fana. Hilang hakikat, tak nampak benda. Nampaknya Allah Ta'ala sahaja. Ada sifat Allah, perbuatan Allah tak nampak ketika tu. Tu Allahu Ahad. Maka ketika Allahu Ahad itulah semua benda syirik-syirik tidak ada dalam hati kita, malaikat Allah. Pahala pun tak ada. Syurga pun tak ada. Lain pada Allah pun tak ada. Lain pada Allah semua tak ada. Lalu itulah dikatakan Allah Ahad. Allah Ahad. Apabila hati kita timbul Allah Ahad, Allah Ta'ala satu. Ketika tu sifat Allah kita tak nampak. Bukan sifat Allah tak ada, sifat Allah ada tapi kita tak nampak. Dengan sifat kita nampak Allah, nampak zat Allah, hilang yang lain. Kalau banding ke, kita banding seorang apa, kalau belajar itu kan guru-guru bahasa dengan perempuan ya. Seorang perempuan kita tengok dia, kita lihat dia, nampak sifat dia. Apa sifat dia? Cantik. Nah, belum ada kahwin dengan dia tu, kita nak sifat dia, kita nak kerja dia.
Dia kerja apa? Kerja makan gaji, kerja kerajaan, kerja berniaga, kerja berjual. Tu perbuatan dia. Sifat dia, oh cantik macam-macam lah kita nampak dia. Nah, itu belum dapatkan kepada kita. Tapi sebaliknya apabila sudah dapatkan kepada kita, cantik dia kita tak nampak. Kerja dia, perbuatan dia kita tak nampak. Ketika tu kita nampak apa? Kita lihat apa? Iaitu zat dia sahaja. Tubuh dia sahaja yang kita perlu. Yang lain tak ada nak. Jangok pun tak ada nak. Cantik tak ada nak. Kerja tak ada nak. Dia makan gaji, menegak besar mana pun tak nampak dah ketika tu. Jadi ketika tu bukannya cantik tu tak ada. Nah, bukannya perbuatan dia, kerja dia tu tak ada. Ada, tapi kita tak nampak. Tak nampak kata dia tu cantik. Tak nampak kata dia tu kerja makan gaji besar. Masa ketika kita nampak apa? Nampak zat Allah semata-mata. Nampak zat perempuan tu saja ya. Dengan sebab gila pada zat dia tu, tak nampak dah benda lain. Begitu juga orang gila, orang yang gila kepada Allah SWT. Zat dia, sifat dia yang tak nampak. Perbuatan Allah Ta'ala yang tak nampak. Ketika hati dia sendiri gilakan kepada zat Allah. Maka apabila gila pada zat Allah, neraka yang tak nampak, syurga yang tak nampak, pahala yang tak nampak. Tapi no, bukan benda tu tak ada. Ada. Itu mana Allahu Ahad. Allah Ta'ala satu. Allahu Ahad, Allah Ta'ala satu. Ketika timbul Allah Ta'ala satu dalam hati kita, tu bang ikhlas kita pada Allah. Tu surah Al-Ikhlas. Apabila timbul Allah Ta'ala satu dalam hati kita, benda yang lain kita tak nampak, barulah Allahus Samad. Allah ialah tempat tumpu segala perkara-perkara hajat. Tempat tumpu segala hajat-hajat ialah Allah. Bila? Ketika timbul, ketika ada ke dalam hati kita Allah. Semua hajat tumpu pada Allah. Dengan sebab itu ikhlas makna suci hati kita. Suci hati daripada segala sifat mazmumah, sifat yang dicelakan oleh syarak. Seperti ujub dalam ibadat kita. Ujub iaitu perasaan diri, heran. Pasal heran ke diri aku ni dapat belajar, aku dapat mengaji, aku dapat buat amal, aku dapat tu dapat ni, dapat sembahyang tahajud, dapat sembahyang jemaah. Tengok orang tu tak dapat, baik akulah pada orang tu. Tu ujub. Perasaan ataupun heran. Ada iaitu habis amalan dia. Dan pula sifat mazmumah, ada sifat dengki, ada sifat takabur, ada sifat riya, ada sifat sum'ah. Maka itu yang besar-besar. Sifat tomok dunia, tomok ibadat tak apa. Tomok dunia lepas satu-satu tak ikat habis. Tak habis-habis dia. Ni jaga baik tu masalah kita, yang kita kena bersungguhnya ikhlas hati bagi Allah. Tidak ada kerana lain. Tidak ada ujub. Tidak ada heran ke diri. Tidak ada perasaan ke diri. Kata kita ni amal banyak, orang lain tak ada amal. Jangan perasaan ke diri. Dan pula jangan ada riak. Jangan ada sifat riak. Buat amal hendak bagi orang lihat. Itu riak. Jangan ada sum'ah. Sum'ah ni mempersukakan orang dengan amalan dia. Mempersuka kepada orang dengan amalan dia. Oh, aku baca Quran, aku sembahyang tahajud, aku berjemaah, macam-macam halah dia tu. Mempersukakan ke orang. Nah, dia bagi tahu ke orang supaya orang tu dengar amalan dia, tu sum'ah. Dan pula lagi takabur. Takabur ni mana membesarkan diri dengan ibadah. Semua itu memunahkan dan merosakkan semua amalan kita. Baik tu ikhlaskan hati bagi Allah. Dan hendaklah tadabbur. Hendaklah tadabbur yakni perhati. Hendaklah tadabbur yakni perhati-hatikan akan barang yang kita bicara. Akan barang yang kita bicara.
Tu. Daripada kalam Tuhan kita di dalam sembahyang. Jadi ada orang membaiki la'allal munasibah, barangnya kita baca. Barangnya kita baca, bicara sini mana bacalah, tak apa juga tu. Akan barang yang kita bicara, jadi akan barang yang kita baca daripada kalam Tuhan kita di dalam sembahyang. Itu apa saja yang kita membacakan daripada kalam Allah, daripada apa sahaja sembahyang tu mesti kita berperhati-hatikan, tu tadabbur. Dan jangan bersegera, jangan bergaduh gupuh. Jangan bersegera, jangan bergaduh dan cepat apabila membaca segala bacaannya, bacaan sembahyang. Apabila baca bacaan sembahyang, jangan cepat, jangan bersegera. Bukan bismillahirrahmanirrahim, amin. Baca biar baik-baik, perhati. Nah, ya istimewanya sembahyang fardu. Main sunat tu lain lagi tu. Saya sunat boleh kita lah buat cepat-cepat, boleh jugalah kadang-kadang. Tapi sembahyang fardu, kita perhati-hatikan bacaan kita. Dan bahawasanya tiada dapat tadabbur, tiada dapat perhati tiada dapat tadabbur serta bersegera. Memang betul. Kalaulah kita baca segera, baca cepat, maka tadabbur pun tidak ada lah. Dua-dua itu tak boleh bersama. Tidak dapat tadabbur, tidak dapat perhati-hatikan bacaan, berserta bersegera, berserta bercepat. Dan apabila rokok dan sujud, maka hendaklah tetapkan serta tamakninah apa? Maka hendaklah tetapkan segala anggotanya dan hatinya. Maka hendaklah tetapkan apa? Anggotanya dan hatinya serta tamakninah. Hal keadaan rokok dan sujud itu serta tamakninah, serta diam sekejap. Jadi serta tu hal pada kata rokok dan sujud. Di hal keadaan rokok sujud tu serta tamakninah, serta diam sekejap, sekadar subhanallah. Tu. Dan jangan engkau pakukkan. Pakuk ni macam kerjakan cepat-cepat. Macam ayam patuk upan. Pakukkan seperti pakuk ayam. Bahasa kat sini panggil patuk. Bahasa sini panggil patuk. Bahasa kat Malaysia gapo tak tahulah. Pakukkan. Pakukkan seperti pakuk ayam. Seperti ayam makan upan. Tu sini panggil patuk. Patuk upan. Kat sana tak tahu. Tapi dalam sini jangan semuanya seperti ayam pakuk upan. Pakuk makanan tu. Tu aku jangan macam tu semayang. Secepat sudah. Tu. Maka tiada sah sembahyang. Maka tiada sah sembahyang. Apabila lah kita sembahyang itu pakuk seperti pakuk ayam, panggil maka tafriq. Tafriq pada mafhum bagi jangan. Jangan engkau pakukkan seperti pakuk ayam. Apabila lah engkau pakuk seperti pakuk ayam, maka tiada sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Sembahyang kamu tu tak sah. Kenapa boleh kata tak sah? Pasal apa boleh kata tiada sah? Kerana tamakninah itu rukun sembahyang. Tamakninah tu. Kerana tamakninah itu diam sekejap tu, rukun sembahyang. Tu rukun sembahyang. Kalau itu rukun ni supaya nak jadikan sembahyang. Apabila sembahyang kita tidak ada tamakninah, maka sembahyang kita tidak terjadi, tidak jadi. Tu rukun tamakninah itu rukun sembahyang. Tiada sah sembahyang sama ada fardunya atau sunatnya. Ni panggil tiada sah ni. Tiada sah sembahyang sama ada fardu sembahyang atau sunat sembahyang. Tak sah sembahyang.
Sama ada sunat fardu atau sunat, mesti kena ada tamakninah. Tiada sah dengan ketiadaan tamakninah. Dengan tamakninah tu tak sah sembahyang. Dengan sebab itu sembahyang kamu mesti ada tamakninah. Diam sekejap tu mesti kena ada. Jangan sembahyang buat langsung-langsung tidak ada tamakninah, tak boleh tu. Tak sah sembahyang. Sama ada fardu sunat. Adapun dalam mazhab Hanafi itu sah kerana mereka tamakninah ni bukan rukun bagi mereka. Bagi mazhab Hanafi sembahyang tak mesti tamakninah. Kalau begitu kita tengok orang yang bermazhab Hanafi dan sembahyang tidak tamakninah, tak bolehlah kita tegur dia. Seperti orang India, Bangladesh, Pakistan, mereka tu sembahyang tamakninah tu untuk sempurna, bukan untuk sah. Adapun mazhab Syafi'i tamakninah itu untuk sah sembahyang. Mazhab Hanafi untuk sempurnakan sembahyang, bukan untuk sah sembahyang. Itu ingat baik tu. Kita bermazhab Syafi'i, hati-hatikan. Mesti kena ada tamakninah dalam tiap-tiap rukun. Rakaat, i'tidal, sujud, antara sujud itu mesti. Mesti kena ada tamakninah. Tu. Pasal apa? Tiada sah sembahyang sama ada fardu sunat dengan tiada tamakninah. Kerana orang yang tiada sempurnakan rokok orang, dan sujudnya sujud orang, dan khusyuk di dalam sembahyang saya orang. Khusyuk ni Allah pada kata rokok. Mana kerana orang yang tiada sempurnakan khusyuk di dalam sembahyangnya orang itu, ialah orang itu dinamakan orang yang mencuri di dalam sembahyang. Iaitu orang sembahyang tidak ada tamakninah, dinamakan orang mencuri dalam sembahyang. Seperti barang yang disebut pada hadis. Seperti barang yang disebut pada hadis. Apa? Dan datang pada hadis. Dan datang pada hadis, datang bahawasanya orang yang memeliharakan atas orang tu sembahyang orang. Tu. Bahawasanya orang yang memeliharakan atas sembahyangnya. Sembahyang tu badal pada kata atas. Atasnya. Badal pada kata atasnya. Bahawasanya orang yang meliharakan atasnya sembahyangnya orang. Tu. Meliharakan atasnya, meliharakan sembahyangnya saya orang. Dia panggil sembahyang tu badal pada kata atas. Badal ganti pada atas. Okay. Dan menyempurna ia seorang akan rukun sembahyang. Orang yang meliharakan sembahyang dan menyempurna ia seorang ke rukun sembahyang. Keluarlah sembahyangnya putih bercahaya-cahaya. Keluarlah tu. Keluarlah sembahyang orang itu putih bercahaya-cahaya. Tu putih bercahaya-cahaya, bersinar-bana sembahyang dia. Tu. Apa putih bercahaya-cahaya? Yakni ada dhabit kat situ. Yakni Allah Ta'ala menjadikan berjirim sembahyang itu. Allah Ta'ala beri jadikan berjirim sembahyang itu. Apa? Allah Ta'ala menjadikan berjirim, berbentukkan rupa sembahyang itu. Nampak putih bercahaya-cahaya. Tu sembahyang. Tu yang terbagus sembahyang tu. Peliharakan sembahyang, sempurnakan ayakan rukun. Keluarlah sembahyang putih bercahaya-cahaya. Allah Ta'ala jadikan sembahyang itu bentuk berjirim. Bentuk berjirim, maka dia jadi warna putih bercahaya-cahaya, mana bersinar-bana. Bercahaya-cahaya mana bersinar-sinar sembahyang.
Semua amalan kita ni akhirat esok Allah Ta'ala banyakkan jadinya rupa. Banyakkan jadi rupa. Nah, rupa ibadat kita jadi, rupa zikir kita jadi. Tak dunia boleh jadi, tapi kita belum dapat dilihat. Sebenarnya kita banyak zikir, banyak buat amal istiqamah. Seperti kita selalu hendak tidur bacalah ayat kursi sekali, atau selalulah kita lepas sembahyang, kemudian sembahyang kita amal tu amal ni, maka semua amalan kita tu dia akan jadi rupa. Nah, jadi rupa bentukan. Kadang-kadang bentukan tu macam kita ni. Orang panggil apa? Orang panggil khodam kita. Dia jagakan kita. Jadi kalaulah orang nak buat khianat, buat sihir di atas kita, tak kena. Kerana kita ada pagar, ada apa? Ada amalan. Dulu menjagakan kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak ada amalan tu, tidak ada amal wirid, maka benda ni, benda sihir, benda orang buat khianat ni mesti kuat banyak kenalah pada tak kena tu. Ada pun kalau kita selalu berzikir, selalu ibadat, selalu buat amal ni jadi pagar. Nah, dia panggil jadi pagar, jadi kotor. Jadi kotor bagi kita. Boleh tahankan daripada sihir-sihir. Sihir-sihir orang jahat tu boleh kita tahan apabila ada amalan. Sebab itu tiap-tiap ayat Quran tu ada khodam. Dengan sebab itulah mesti kita buat amal. Mesti buat amal. Tu. Dan berkata ia sembahyang tu. Dia sembahyangnya putih bercahaya tu. Dan berkata ia sembahyang tu. Sembahyang yakni dia khitabkan kepada tuannya, ada ampunnya bila sembahyang. Dan berkata ia sembahyang yakni khitab kepada ampunnya sembahyang. Ampunnya ni tuan sembahyang. Khitab ni malah tuju perkataan kepada ampunnya sembahyang. Dia berkata macam mana? Kata macam ni, telah memelihara akan dikau Allah, yakni oleh Allah, seperti barang yang kamu peliharakan kami situ sembahyang. Ni sembahyang kata kepada orang yang meliharakan sembahyang. Telah meliharalah Allah Ta'ala akan dikau, telah meliharakan dikau Allah oleh Allah seperti barang yang kamu peliharakan kami. Siapa kami? Iaitu sembahyang. Dan orang yang tiada menyempurnakan sembahyang, keluar oleh sembahyang itu hitam lagi kelam. Jadi rupa dia keluar tu jadi rupa hitam lagi kelam. Dan berkata ia sembahyang itu yang kelam lagi hitam tu, yang hitam lagi kelam tu. Dan berkata ia sembahyang yang hitam lagi kelam tu, kata macam mana? Telah mensia-sialah akan dikau Allah. Tu. Telah mensia-sialah akan dikau Allah seperti barang yang mensia-sia akan kami. Tak ada boleh apa-apalah, saja je. Tu. Allah Ta'ala sajalah yang membuat balaskanmu. Lah mana membuatkanku. Saya kata, sia-sia saja ya nak buat tu. Kalaulah kamu sembahyang itu mu tak jaga sembahyang tadi. Ni. Kalau tu biarkan sempurna sembahyang kita sedapat-dapat sembahyang. Bukan kita sembahyang kerana hendak lepas-lepas waktu. Selesaikan waktu, bukan macam tu. Kita sembahyang kerana nak keredaan Allah. Tenok situ. Kemudian digulungkan dia, ditokorkan dia. Digulungkan dia ke sembahyang seperti menggulung seorang akan kain seorang yang buruk. Mana bertokor dia pun tokor macam tu lah. Tu. Macam mana kita mentokorkan kain buruk, tokor tu. Lepas tu maka dipukul dengan dia dengan sembahyang yang tu, dengan sembahyang.
Itu tu, sembahyang yang kelam, yang hitamnya kelam lagi tu. Maka dia pukul dengan sembahyang itu akan muka orang yang sembahyang yang tiada sempurna sembahyang dia tadi. Oleh itu kesimpulan kat sini ni, sembahyanglah biarkan sempurna. Kalau kita sembahyang tak sempurna, maka sembahyang tu akan dilemparkan di atas muka kita sendiri. Akan diletakkan atas muka kita sendiri. Maka yang binasanya kita, bukan orang lain. Bagi mereka yang buat tak sempurna sembahyang dia. Dan lagi disebut pada hadis, sungguhnya sembahyang itu menetapkan segala anggota. Sungguh sembahyang itu menetapkan, yakni jadi sabab pada menetapkan segala anggota tu sembahyang. Sembahyang itu sesungguh sembahyang itu menetapkan, yakni menjadi sabab. Menetapkan, yakni menjadi sabab pada menetapkan segala anggota orang yang sembahyang. Dan kelakuan sembahyang. Dan mengkhusyukkan dia rohkan segala anggota tu sembahyang. Sembahyang itu menetapkan segala anggota dan khusyuk. Apa khusyuk? Dan menetap hatikan dia ke segala anggota. Tu khusyuk dan mengkhudukkan dia ke segala anggota. Apa mengkhudukkan dia? Yakni menjadikan sabab bagi ada perasaan rendah diri. Itu mana mengkhuduk. Sembahyang tu mengkhudukkan dia akan segala anggota. Apa? Yakni menjadi sabab bagi ada perasaan rendah diri. Itu mengkhuduk. Tu. Dan habis. Itu sembahyang. Jadi banyaklah sembahyang tu. Boleh meletak segala anggota dan kelakuannya. Dan mengkhusyukkan dia ke segala anggota. Dan mengkhudukkan dia ke segala anggota. Merendahkan segala anggota dan sebab sembahyang. Cuba kita tilik sembahyang. Kita berdiri, rokok, iktidah, sujud tu. Dengan sembahyang. Kalau makhluk lain pada Allah tak boleh kita nak sujud macam tu. Nak sujud, nak hangguk kepala tak boleh. Nak buat kata tak boleh. Kalau tidak takut berbahaya. Kalau takut berbahaya, boleh hangguk. Kalau tak takut berbahaya, tidak ada berbahaya, tak apa, tak kena hangguk. Tu Islam. Dengan sebab ni lah beramai orang agama-agama lain kebanyakan marah Islam. Islam bukan tak nak tunduk kepada orang, tapi Islam apabila tunduk kepada makhluk, maka punahlah iman dia. Rusak iman dia. Ingat baik tu. Tu dia. Maka kemuliaan dalam Islam ni apa? Dengan bagi salam, dengan berjabat tangan, dengan merendah diri, rasakan rendah diri. Bagi orang tu, muliakan orang. Ada cara-cara lain tu. Ada. Habis. Dan tatkala melihat Nabi SAW. Ini istinaf mula apa ni? Istinaf ni mana? Memulai kalam baru. Kalam baru tu istinaf. Pula kalam baru pula. Dan tatkala melihat Nabi SAW akan seorang laki-laki bermain-main dengan janggut seorang laki-laki. Bermain-main di dalam sembahyang. Dia nak sembahyang. Sambil-sambil sembahyang dia main janggut dia. Main janggut. Kalau ada janggut. Kalau tak ada janggut nak main tu macam-macam lah. Kalau tak ada kan ni. Duk main ni pula. Ni. Main ni. Main kau ni. Ada sebab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duk main je. Tu. Ini janggut misal kat sini, tapi semua tu perkara yang ada di atas tubuh badan kita ni. Tu Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Tu. Tu seumpama janggut. Kaya tudung ni. Atau baju ni. Baju ni. Sami Allahu liman hamidah. Tu macam tu. Tu seumpama janggut. Nah, maka sabdanya Nabi SAW, jikalau khusyuk hati laki-laki itu, buka akan tu, jikalau khusyuk laki-laki itu, as-sawab itu, ataupun ining, boleh semua tu. Jikalau khusyuk laki-laki itu atau ining, as-sawab itu ataupun ining, nasya khusyuk segala anggotanya, anggota laki-laki tadi. Nah, kalau dia jadi orang yang khusyuk, dia tak main lah ni, kain ni, dia tak main lah baju dia ni, dia tak main. Kalau dia hati dia khusyuk, tu akan bersabda Rasulullah. Nah, sabda Rasulullah tu. Kemudian maka menyatakan Nabi bahawa khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati, yang dari kerana khusyuk hati. Khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati, yakni dari kerana khusyuk hati. Tu. Kenapa? Kerana bahawa zahir itu menunjuk atas hak batin. Az-zahiru mir'atul batin. Zahir itu cermin bagi hak dalam, hak batin. Zahir. Macam kata dalam hikam. Dalam kitab hikam dia kata az-zahiru mir'atul batini. Nah, benda zahir itu ialah cermin bagi benda dalam. Cermin. Jadi bermakna kalaulah anggota dia belum khusyuk, macam dah tu, kata hati dia tak khusyuk juga. Kalau duk bersimpan tu simpan ni masa Rasulullah dia tak ada kain gitu gini, dia ada janggut, janggut. Dia tak ada kain. Masa kita lah ni, ada egar bawah atas ni. Semayang ada baju ni, buh ke, buh apa buh. Tapi kamu jagalah baik-baik semayang. Jangan nak simpan-simpan tu. Kamu simpan-simpan tu bermakna kamu tidak ada khusyuk. Tu. Dan tiada sempurna sembahyang dengan ketiadaannya, ketiadaan khusyuk. Itu dia. Dan ada istinah mulal, dan adalah salaf soleh-soleh. Ada salaf soleh-soleh sehingga-hingga khusyuk pada sembahyangnya, dan sehingga-hinggakan dia sehingga-hingga. Tengok tu. Dan adalah salaf soleh-soleh. Baik, salaf soleh-soleh apa? Yakni ulama-ulama yang berada di korum pertama, kedua, ketiga, hingga sampai kelima. Ada kata begitu. Jadi salaf soleh ni mana ulama daripada korum tiga hingga pergi ke hadapan. Nah, tu salaf. Kalau korum tiga datang ke belakang ni, orang panggil khalaf. Khalaf salaf. Kalau salaf orang dulu yang soleh-soleh. Siapa dia? Seperti ulama-ulama. Tu salaf soleh tu, orang dulu yang soleh-soleh. Ulama-ulama yang berada di korum pertama, kedua, ketiga. Tu. Nah, sehingga-hingga khusyuk pada sembahyangnya salaf soleh. Sehingga-hingga khusyuk, mana sehabis-habis khusyuk. Sehabis-habis khusyuk pada sembahyangnya salaf soleh. Dan sehingga-hinggakan dia akan khusyuk. Apa? Dan sehabis-habiskan dia akan khusyuk. Sehingga-hingga, sehabis-habis. Sehingga-hingga, sehabis-habis. Suk terik. Dia khusyuk banyak buat habis, suk terik. Sehingga burung tu menghingat atas dia. Sengkar kata kayu. Tu khusyuk dia. Bukan semayang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu batal selalu dah. Kalau kamu tengok lihat iman baca macam tu, kamu nak farakah tu.
Dia banyak sekarang ni ke orang suara merdu, suara sedap ke. Tapi jadi imam ni macam kepala dia macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melengak-melengak macam tu. Kalau kamu jadi makmum, kamu kena niat mufarakah. Aku bercerai pada imam. Kalau kamu ikut lagi, batalat salatuhu. Nasib batal sembahyang kamu. Karena apa? Karena kepala ni anggota besar, bukan anggota kecil. Maka anggota besar tak boleh bergerak-gerak 3 kali berturut-turut. Walaupun imam tu bacaan dia memang sedap. Sedap, hafiz lagi. Ataupun dia alim lagi. Dia alim lagi, dia hafiz lagi. Hebat dia. Tapi dia baca macam tu. Jangan kamu ikut. Kerana bagi kita tak boleh. Bagi dia kemungkinan dia, kalau dia tak menengok macam ni, nak baca Fatihah tak keluar. Nak baca Fatihah tak boleh. Tak tubik Fatihah dia, tak tubik bacaan dia. Kalau dia, kepala dia tak buat macam ni. Dia mesti tiap kali dia baca Fatihah, dia kepala macam ni lah, baru sedap dia baca. Kalau begitu, khusus untuk dia saja, dia tak boleh jadi imam. Kalau sebagai seorang dia tak apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak apa. Tapi tangan bergerak-gerak masa baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh? Bagi dia tak apa. Karena tangan itu terpaksa bagi dia. Terpaksa bagi dia. Tapi dia nak jadi imam tak boleh. Dia nak jadi imam sembahyang tak boleh. Kalau sembahyang sendiri tak apa. Dengan bahasa dia tidak ada sengaja dia buat macam ni. Kalau tak buat macam ni, macam dia baca Fatihah tak keluar Fatihah. Dia buat macam ni. Kau panggil apa? Lekat. Tak ada perangai dia. Tak apa, bagi dia okey. Tapi bagi orang lain tak boleh. Kalau jadi imam, kita nak ikut tak boleh tu. Macam tu imam, bacaan dia sedap tapi kepala dia duk macam ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Aku barakah kepada imam, tapi lah hati dah. Bukan mulut aku barakah batal sembahyang kamu. Tu ingat baik tu. Ni sembahyang bagi. Habis kat tu. Adalah habis tu. Titik tu sehingga-hingga adalah setengah. Sehingga-hingga adalah setengah mereka itu salaf soleh-soleh. Pada tengah sembahyang datang burung hinggap ia burung di atasnya, atas tengah mereka itu. Di atasnya atas tengah mereka itu. Hal keadaan burung menyengkau akan pagar sesuatu jamat. Hal keadaan burung menyengkau atau hal pada burung. Hal keadaan burung itu menyengkau ia, menyengkau mana sengkau ia akan pagar sesuatu jamat. Agar sesuatu jamat. Apa? Pagar. Dia suka kata turus, pagan turus putung dia. Sesuatu jamat, sesuatu perkara yang bertokor. Perkara yang bertokor sebagai jamat atau perkara yang keras. Suatu jamat, suatu benda. Jadi burung sengkakan kata dia sebagai turus. Suatu jamat, suatu perkara yang bertokor. Kenapa sengkau macam tu? Kerana tetapnya setengah mereka itu. Dan panjang kiamnya, yakni lama kiamnya, kiam setengah mereka itu. Dan sujud setengah mereka itu panjang lama. Siapa dia? Kalau dengar cerita kan siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lama. Dia kiam lama, dia tetap pula hingga burung sengka kata-kata kayu dia. Pagar turus macam turus putung. Turus putung tu macam tu. Dia seka kata kayu, burung hinggap dah dia.
Dia kata lama, tapi hanya seorang lah. Dia akan menjadi imam, dia masih lerak tak habis. Manusia ni pelik-pelik buat amal. Kalau jadi imam panjang, kalau jadi hanya seorang cepat. Nah, sosok imam tu itu imam pendek, hanya seorang tu panjang. Tu, kalau sebagai imam ni tak boleh lah panjang-panjang sangat. Dan adalah setengah pada mereka itu salaf soleh-soleh. Berkata ia yang setengah dari mereka itu bagi ahlinya, ahli setengah mereka itu, ahli ni isterinya, isteri setengah mereka itu, dan anaknya, anak setengah mereka itu. Katakan, apabila masuk aku kepada sembahyang, maka perbuat olehmu barang yang betapa kehendak kamu. Ikutlah nak buat apa. Apabila aku masuk sembahyang, buatlah apa, nak buat apa-apa. Siapa dia macam ni? Setengah daripada sahabatnya ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia kena anak panah di betih dia. Satu perangan dia kena anak panah di betih dia. Nah, maka nak buang itu tak boleh. Sakit. Karena anak panah ni dia ada sakutan dia ada. Sakut dia ada tu. Kemudian dia nak cabut itu tak boleh. Nak cabut tak boleh, sakit. Maka bagi tahu kepada sahabat-sahabat, dia kata gini, bagi ku sembahyang 2 rakaat, maka tengah-tengah ku sembahyang tu mencabutlah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia pun Allahu akbar. Sahabat lah pun cabut. Tak ada rasa sakit apa-apa. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Kita ketik nyamuk pun dah tapal galik-galik. Nyamuk ketiknya. Apa nyamuk lah semuanya. Nyamuk Allah ya, bukan nak panuh nyamuk. Nyamuk ketik dia. Kalau duduk muslim ni, Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa nyamuk. Batallah sembahyang kamu tu, main-main sembahyang. Masya Allah, itu salafus soleh. Dah dengan ceritanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cabut nak panas sedang nak sembahyang. Tak ada rasa apa. Masya Allah, tu sembahyang. Sembahyang demo tu sembahyang demo. Tu sembahyang kita tu ujung tak usah. Tu ada setengah macam tu, setengah salafus soleh berkata ia bagi ahli isterinya dan anaknya. Anak setengah mereka itu, apabila masuk aku kepada sembahyang, maka perbuat olehmu barang yang betapa kehendak kamu. Gapo dia? Yakni tu apa? Ni tafsir bagi barang yang dikehendak kamu. Yakni daripada mengakakkan akan suara dan hingga bangah. Buatkanlah. Mau nak berderah nak apa nanti aku semayang dulu. Kalau kita aku semayang yang ada hingga bangah, aku tahu luar lah budak ni. Aku lah patok luar hingga bangah kat ni. Tapi dulu dak ni ada saya bawa sore. Ni saya bawa sore dia tak dengar lagu. Tak dengar muzik. Tapi bo kata nak semaya, dia buka. Bilik semaya dia tu, dia tak boleh ngau study ngalaupun besar lah bilik semaya dia. Ada macam-macam lagu tu. Bo kata dia nak semaya, baik semaya sudah masuk bilik, dia buka. Kau apa hendak kedung. Allahu akbar. Kedung. Gerah tu bilik dia. Tapi bos sudah sembahyang, dia kata atau aku tanya je, kok mana benda pelik tu lalu ni? Masa sembahyang buka lagu bos sudah berhenti nak hajar. Tak mahu makhluk besar daripada Allah. Nak hajar, nak ajarkan hati dia. Tak kehendak, tak nak wikan makhluk itu besarkan lebih pada Allah. Abang tu yang buka tu. Nak kita semayang ledek-ledek gini. Bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi ada. Ni dia. Dia ajar macam tu. Ajar dia dalam semayang. Kalau biar biasa ni, dia tak dengar. Biar je biasa ni, dia tak dengar. Tapi apabila lah dia masuk, dia nak semayang, masuk bilik tu. So bilik buka muzik.
Kodum. Allahu akbar. Jadi perkara yang dia dengar tu tak masuk dalam hati dia. Hanya nak jaga hati dia ingat pada Allah saja. Oh, siapa boleh buat dah. Mu jangan ikut dia, koyak saja ya. Lama kelip pun ada semuanya dah dia gitu. Karena kamu tak sapa tu tabak tu. Ni ahli tasawuf pelik-pelik rekan dia. Perkara yang dia bagi tahu pelik-pelik lah. Pasal apa boleh dia suruh macam tu? Buatlah bagi betapa kehendak kamu tu. Maka aku bahwasanya tiada tahu ia akan dengan dia. Maka yakni kerana. Maka ta'liliyah dengan makna kerana. Kerana aku. Bagi maka makna kerana ilat pada kata perbuat olehmu. Pasal apa buat tu? Pasal apa buat? Maka aku yakni kerana aku bahwasanya tiada tahu ia la'alal munasib aku. Al munasibu aku, bukan ia. Yang munasabah ni yang sepatutnya ialah aku. Tiada tahu aku dengan dia. Dengan mengakakkan suara dah hingga bangan. Dengan mengakakkan suara hingga bangan, aku tak tahu apa saja mudah kata. Dengan sabab aku aku rasa di dalam sembahyangku. Ini setengah salafus soleh. Dan adalah setengah pada sahabat radhiyallahu anhum. Sembahyang ia setengah sahabat radhiyallahu anhum dalam kebun pohon tamar. Bagi setengah sahabat. Siapa dia setengah sahabat ni? Yakni Abu Talhah radhiyallahu anhu. Yani Abu Talhah radhiyallahu anhu. Sembahyang ia setengah sahabat di dalam kebun pohon tamar bagi setengah sahabat. Maka terbang burung daripada satu pohon kayu kepada satu pohon kayu. Dan jadilah ia sahabat ni menilik kepada burung tadi. Ni semaya dalam kebun. Semaya dalam kebun, tiba-tiba terlihat burung ni depan terbang dalam kebun. Pergi kat tu, pergi kat ni, pergi pakai kayu tu, pergi pakai kayu ni, dia hitam dalam kebun. Oh, cantik burung ni. Tu pasal semaya. Tu dan jadilah ia sahabat tu menilik kepada burung tadi. Apabila menilik ke burung, maka melalaikan dia. Ke setengah sahabat tu daripada sembahyang setengah sahabat tadi. Melalaikan dengan sahabat menilik akan seekor burung tu. Dia tilik burung tu membawa ada sembahyang tu dia lalai. Apa lalai? Yakni melupa. Melalaikan yakni melupa oleh tilikkan kepada itu burung tu. Melalai daripada sembahyangnya. Melupa daripada sembahyang. Kata sembahyang, tengok. Lepas tu maka tatkala diketahui, yakni tersedar diri. Maka tatkala diketahui akan dirinya, yakni tersedar dirinya, diri setengah pada sahabat itu lalai. Tersedar dirinya lalai. Sukarlah ia atasnya, yakni sedihlah ia setengah sahabat itu atas sembahyang tadi. Tu rasa lalai diri dia, sukarlah ia. Jadi payahlah ia. Boleh tu. Jadi payahlah ia. Tu. Sukarlah ia, sedihlah ia. Setengah sahabat tu atas semayang. Lepas dah semayang, Masya Allah, dengan sahabat burung duduk ke hadapan dia tu. Lalu rasa sedih dia. Tu. Lepas tu, macam mana dia buat? Maka dijadikan kebun setengah sahabat itu, yakni Abu Talhah tu. Sekali kebun tu sabilillah. Ini wakaf untuk Allah SWT. Wakaf lah. Wakaf kepada Masjid Madinah. Wakaf kepada Masjid Madinah. Sebab sekarang ada lagi kebun tu.
Rasa apa? Kerana ia yang kebun itu melalaikan ke sahabat daripada sembahyangnya, sembahyang daripada setengah sahabat. Sembahyangnya sembahyang setengah sahabat. Tu. Jadi apa? Jadi seorang setengah dari sahabat ni sembahyang dalam kebun. Kamu ni sembahyang kebun ni duk tengok burung duk terbang kat ni. Kata dia sedarkan diri, dia rasakan dia ni masya-Allah sedihlah dengan kasaan dia tu. Karena nak balik kepada khusyuk tu memang payah lah. Dengan sahabat kebun dia tu. Nah, dengan sahabat itu dia jadikan kebun dia semua tu fi sabilillah, untuk jalan Allah. Apa? Wakaf kebun tu. Dengan sebab apa? Sebab dia kebun tu melalaikan dia pada semayang. Kalau kena kita kamu tu boleh wakaf apa? Tu kamu dah. Semayang apa ingat mutu. Ingat mutu ku ni dah ingat. Sudah semayang. Kita wakaf mutu kat abang. Aku pun terima kalau dah. Mungkin ya itu pula. Beli orang pula dah. Beli aku pula. Itu. Ni dia. Sini ya tu dia mau jaga semayang weh. Masya-Allah, masya-Allah. Kalau ada pun kita walaupun tak dapat semacam dia ni, maka kita jagalah sembahyang kita seboleh-boleh. Jangan semayang buat bermain-main dengan sembahyang. Karena balasan kejahatan tu di atas kita, bukan di atas orang lain, atas kita sendiri. Habis dimakian lagi kelakuan salaf yang soleh sebab mengetahui mereka itu kebesaran sembahyang. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la